La ilaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah pada perjumpaan minggu kita dalam masalah kita nak belajarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingatan bagi saya dan kepada saudara-saudara saya tiap-tiap minggu lah. Kita di antara kita dengan saudara-saudara kita di sini adalah satu ikatan. Orang panggil satu peringatan di antara satu sama lain melalui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lain tak bukan kita dah mula sedikit daripadanya hadis yang kita pilih daripada hadis 40 bagi Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala, wa nafa'na bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Iaitu kita sentiasa duduk dalam hadis yang ke-16. Minggu lepas tu kita iaitu lepas daripada hadis yang ke-15. Hari ini dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kita mari nak ngaji pula hadis yang ke-16 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang berbunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Itu adalah satu matan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat kepada para sahabat pertamanya dan kepada umat manusia, terutama umat Islam dengan cara umumnya dan orang yang beriman dengan cara khususnya. Alhamdulillah, di atas ini matan hadis saat ni tu ada beberapa riwayat lah, tetapi Imam An-Nawawi kita ni iaitu dia pilih riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Dan Imam Bukhari ambil hadis ni sifat dalam kitab dia, itu kitab Sahih Bukhari. La'alla sebab Imam Nawawi itu pilihkan ini matan ini, iaitu ilihkan ini sanad ni, iaitu terutama sanad ini, perkataan ini, jalan ni hadis ni iaitu terdapat dalam Sahih Bukhari. Sedangkan hadis ni juga di atas semakna dengan ni juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan daripada sahabat Nabi yang bernama Amru Ibn As. Tu Amru Ibn As dia riwayat juga hadis ni. Bukan Abu Hurairah seorang.
Kadang-kadang kita rasa semabur juga dah. Kadang-kadang kita rasa tak, Abu Hurairah seorang je kau boleh royak hadis ni. Sahabat lain tak ada royak langsung kau. Tu dia. Dak jawab kata tak, Imam Nawawi saat ni tu dia ambil masuk dalam mata hadis arba'in saat ni tu satu riwayat hak diriwayatkan oleh Imam oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dan mudah-mudahan qasak Imam Nawawi saat ni tu dia nak ambil mata sahih-sahih, iaitu Imam Al-Bukhari sipel kitab sahih dia. Maka dalam kitab hadis yang lain juga hadis sahih juga, tapi diriwayatkan oleh Amr ibn As, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Hakim dan Abu Ya'la dan Ibn Abi Shaybah dengan sanad yang sahih juga, riwayat daripada sahabat Nabi yang nama Jariyah ibnu Qudamah. Tu dia. Bagi orang biasa belajar hadis ni, dia tahulah dalam satu mata tu bukan ada satu seorang sahabat yang riwayatkan hadis Nabi. Ada juga sahabat yang lain meriwayatkan hadis Nabi. Tetapi hak kita biasa duk belajar, duk dengar Abu Hurairah, kita tak tanyalah kata adakah ada lagi sahabat lain hak riwayat. Tu malam ni kita boleh tahu kata beberapa sahabat yang riwayatkan hadis ni. Setengah daripadanya Amr ibn As, setengah daripadanya nama sahabat Nabi yang nama Jariyah ibnu Qudamah. Tu dia. Dan Imam Malik juga. Imam Malik ambil juga ini mata hadis ni letak juga lah kitab dia daripada sahabat Nabi yang bernama apa? Yang bernama Humaid ibn Abdul Rahman ibn Auf. Kena kepada anak sahabat kibarus sahabah yang nama Abdul Rahman ibn Auf. Anak dia tu, dia dengar juga ini hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ini mata saat itu. Mata kan? Mata kata ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Al-Bukhari, dan riwayat juga oleh kitab-kitab yang lain oleh para imam kita. Imam Hakim, Imam Tabarani, Imam Ahmad sendiri, Imam Malik riwayat di atas ini mata. Maka apakah terjemahan dia? Kita nak terjemah sekitar lalu supaya kita dapat boleh faham. Supaya kita dapat boleh faham apa yang sekitar lalu terjemahan saat ni tu tentang ini hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita saja maklum kata Abu Hurairah saat ni tu duk khilaf pendapat ulama, selisihlah pendapat ulama saat ni tu di atas beberapa pendapat dalam masalah nak meletakkan nama Abu Hurairah seorang ni. Maka pendapat yang lebih kuat hak kita tahu itulah dia nama Abdul Rahman ibn Sakhrin. Abdul Rahman ibn Sakhrin. Maka daripada Abu Hurairah saat ni tu bahwasanya seorang lelaki, dia kata bahwasanya seorang lelaki, ni satu hal juga. Dan dalam mata hadis ni mari dengan cara umum. Seorang lelaki. Biar seorang lelaki. Kalau orang ngaji sikit, orang yang belajar sikit, jangan tanya tu. Seorang lelaki ni siapa? Tu dia. Ada juga para alim ulama yang kata, kita tak payah tanya dah. Tak payah tanya sebab apa? Sebab tak kenal para sahabat saat ni tu tidak mendarat gapo. Sebab semua sahabat saat itu kulluhum udul. Semua sahabat saat itu semuanya ada amanah. Para sahabat ni semua ada amanah. Maka apabila majhulus sahabah lam yadur fil hadis. Tu dalam bicara ilmu hadis lah ni. Bahwasanya seorang lelaki berkata ia seorang lelaki saat itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemuh lagu tu boleh juga. Hal itu terjemuh kata bahawasanya seorang lelaki saat itu bertanya ia seorang lelaki saat itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang lelaki saat itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta apa? Qala ausini. Tu dia. Ya Rasulullah, acu wasiat sikit kepada aku. Wasiat ni makna kan? Wasiat ni makna ikat perjanjian di antara orang yang nak wasiat dan orang juru wasiat di atas satu perkara hak dia nak wasiat.
seolah terbuat perjanjian lah, seolah terbuat ikatan lah di antara orang hak juru minta wasiat dengan orang hak nak wasiat saat itu. Wasiat di atas apa? Di atas satu perkara yang baik. Maka seorang lelaki saat itu pergi minta lah, bertanyalah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku wasiat kepada aku sedikit. Ni panggil sunnah, panggil satu jalan ni Nabi kita SAW sebagai para sahabat hak duk tepi Nabi saat itu tu, dia loba untuk nak perkara kebaikan. Apabila nampak Nabi, apabila duduk dengan Nabi, bukan duk hitam saja aja, bukan duk turut saja aja. Dalam masa sama minta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini, acuwi kalimah patah wasiat sikit kepada aku. Lagu tu. Tu dia. Ini kita boleh ambil kata no. Kita ni orang, walaupun kita orang awam, walaupun kita orang tak ada alim mana, walaupun kita orang alim dah pun, talabatul ilmi, orang sentiasa duk belajar. Apabila kita nampak orang alim, apabila kita nampak orang yang di sisi kita saat ni, kita tengok dia saat itu, wasa teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasa teringat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasa kata tambah iman. Kita teragi minta dia. Dan kita gi tanya dia, abang, tok guru, ustaz, ataupun apa-apa saja, acu wasiat sikit kepada kita. Ataupun masa kita nak berpisah, ataupun kita duduk sekali. Ini adalah panggil satu jalanan daripada jalan Nabi SAW nak mengajar kepada umat. Katakan seorang lelaki saat itu, dia kata, ausini ya Rasulullah. Allah Ta'ala takdir kali lagu tu dia. Ausini, acu wasiat sikit akan daku ya Rasulullah. Qala la taghdab. Maka sabda selalu Nabi SAW. Sebab tabiat Nabi SAW saat itu, apa yang jadi kebaikan, ia royak semua. Apa yang jadi kejahatan, ia tegah semua. Dan apa yang dia tu senyap, itu menunjuk kata, ia buka ruang kepada ummah. Bukan Nabi kelupa. Sebab Nabi semua amanah, Nabi kena nyapa. Nabi kena sapa kepada umat. Sebab itulah semua konsep kebaikan, ia royak semua. Ini tu berlaku di atas para sahabat tanya. Kalau tak tanya pun Nabi royak. Tu kita tengok tikah laku banyak para sahabat duduk dengan Nabi. Demo ni mari tanya gitu, demo ni mari tanya gini, demo ni mari tanya gitu. Tanya tentang gapo? Tentang satu masalah yang nak menajahkan dia, nak sernakkan hidup dia di dunia dan di akhirat. Tu dia. Maka kita kata, kita ni tupai-tupai tengok kala-kala para alim ulama duk royak tentang didikan Nabi SAW terhadap sahabat dan perangai para sahabat terhadap Nabi SAW lagu mana? Nampak tak tu? Tu dia. Apabila jadi lagu tu, Nabi SAW apabila sahabat ni jadi tanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW jawab, la taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran. Maka tanyalah ia seorang lelaki saat ni. Maka tanyalah seorang lelaki saat itu miraran. Ai miraran bermakna tikraran. Duk ulang juga. Duk ulang juga. Bahasa tak, bahasa apa panggil? Pada tahap mula-mula tu bahasa tak, lah setahun ni Nabi nak wasiat kepada aku. Seolah tak terasa lagi lagu tu. Sikit ya Nabi, nak sikit lagi Duk tanya pula, ya Rasulullah, aku wasiat kepada aku. Ya Rasulullah, aku wasiat kepada aku. Lagu tu. Faraddada miraran, ay tikraran. Seolah tak duk ulai balik. Seorang lelaki duk ulai balik di atas Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku apa? Aku wasiat aku semula. Aku wasiat aku sikit. Aku duk tanya-tanya. Maka sabda ia Nabi SAW, la taghdab. La taghdab. Nabi dak jawab tu. Iaitu apa? Iaitu janganlah kamu seorang lelaki saat ni, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Tu dia. Hadis ni lafaz ni rawahu al-Bukhari. Diriwayat akan ini hadis ni belah ni iaitu oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Dalam kitab sahih dia.
Tu. Maka kita mari tengok di sini sedikit daripadanya. Kita kata dengan terjemuh sekali lalu saat itu ada seorang sahabat, seorang lelaki yang ditanya Nabi SAW supaya nak minta. Dah minta apa dipanggil? Minta wasiat daripada Nabi SAW supaya apa? Supaya nak mendapatkan kebaikan untuk diri dia dan untuk orang sekeliling dia dan untuk masyarakat dan untuk ummah pula. Maka kita tengok dengan kita lalu saat itu perkataan Nabi kita SAW tengok dengan kita lalu tu pendek je. Pendek je. Kecek seolah kata la taghdab, dua patah. La sa nafi taghdab. Iaitu jumlah fi'liyah saat itu tu seolah kata dua kalimah lah. Tu dua kalimah. Nafi sa, lepas tu jumlah fi'liyah sa. Seolah kata pandak je. Tetapi merangkungi makna yang sangat banyak. Sebab itulah saya duk tengok para syarah, para alim ulama kita ni, sama ada ulama hak dulu dan ulama hak sekarang, lebih daripada saya rasa lebih daripada 10 syarah kita tengok ni. Maka jadi kita tengok atau tiap-tiap syarah tiap-tiap pembuka ulama saat itu yang Tuhan nak buka di atas dia tu tak serupa belaka syarah. Tak serupa di sini, tak serupa di sisi guna gaya bahasa. Tapi maksud tu nak benda yang sama je. Duduk di atas pembukaan Allah SWT terhadap para alim ulama kita lah. Tu dia. Maka kita kata ada seorang juga daripada kalangan sahabat saat itu seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah juga tanya ini soalan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia tanya annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka tanyalah ia Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar, dia kata apa yang jadi perkara yang menegahkan akan daku saat itu daripada aku tak sewi Tuhan marah di atasku. Apakah satu perkara ya Rasulullah kalau aku buat saat itu tu aku guna laksana di atas tubuh badanku saat itu Tuhan tak marah. Tuhan tak marah kalau kita kerja lagu ni. Gapo tu perkara tu ya Rasulullah? Gapo perkara tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab kepada Abdullah bin Umar kata la taghdab. Hei Abdullah bin Umar, jaga baik-baik, kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Seperti itu tu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya juga oleh para sahabat, oleh sahabat bernama Abi Darda. Abi Darda tanya kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, aku tunjuk sikit satu amalan yang nak membawakan aku saat itu masuk syurga. Amalan gapo ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban. Dan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban, katana mujiban ala kullin min Abdullah bin Umar wa Abi Darda wa ghairuhum la taghdab. Biqaulihi la taghdab. Janganlah kamu marah. Tu dia. Habaq tu di sini kita mari tengok kata sifat marah ni adalah satu sifat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat larang. Sifat yang dilarangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sini kita mendapati kepada kita kata sifat marah tu adalah satu sifat yang dicelakan oleh syarak. Yang dicelakan oleh syarak kita. Kalau itu dia mau tanya kita ustaz, sifat marah ni sifat yang dicelakan oleh syarak. Pahali itu di manusia tu nya ada sifat marah. Sifat marah hak tabi'i tu. Gapo sifat marah-marah ni? Marah-marah saat ni tu kita mari tengok. Dah marah-marah ni ulama kita royak atau sifat marah ni makna kan? Al-ghadabu mana tano? Al-ghadabu bermakna gapo? Taghayyuru yahsulu 'inda ghalayani damil qalb. Jadi apa? Seorang saat itu jadi ubah. Ubah saat itu hak nampak sekali kita tengok di muka. Orang apabila jadi ubah muka,
ubah saat itu jadi muka tu jadi merah, mata tu jadi merah. Tu dia taghayyurun yahsulu, yahsi ia ubah saat itu, berubah saat itu inda ghalayani damil qalb. Ketika apa? Ketika jadi bara dalam hati, darah saat itu darah hak jadi darah tu jadi panah yang tuju kepada hati manusia. Tu dia. Itu panggil sifat marah. Al-ghadab. Al-ghadab bermakna at-taghayyuru yahsulu 'inda ghalayani damil qalb. Apabila sahabat tu kita kata apabila seorang nak marah tu jadi bara dalam hati, bara dalam cara mikir. Tu dia. Tu sebagai sifat marah. Tu. Maka kita tengok kata para alim ulama kita ni syarah lagu mana tu syarah lagu mana marah-marah ni. Dia kata sini qala la taghdab. Al-ghadab bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jamrun yalqi syaitan fi qalbi ibn Adam. Iaitu marah saat itu Nabi kita nyata sendiri kata satu bahawasanya bara yang panas saat itu tu yang syaitan saat itu hasukkan darah manusia jadi panas. Yulqi syaitan, yulqi mana? Mentapakkan hak panas saat itu fi qalbi ibni Adam, dalam hati manusia saat itu. Fayulal qalb, maka jadi apa? Jadi panas, jadi legak hati. Apabila manusia jadi legak hati, memanglah dia jadi sepengata panas. Sebab tu bahasa kita panggil panas perut hari ni. Tu. Panas perut. Panas perut makna tu panas lah. Hati yang jadi bahasa tak suka kepada satu perkara. Apabila hati tak suka pada satu perkara, ia akan kesal kepada apa? Ia akan kesal kepada muka ataupun kesal kepada apa? Rambut-rambut, mata, ya gih-bih. Tu. Maka di sini kita kata kita tengok para alim ulama kita ni dia syarah kata dia kata ya wa salih. Fahal muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah kehendak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan katanya la taghdab tu, jangan kamu marah saat itu, la yaqa minkal ghadab, tidak berlakukan di kamu saat itu sifat marah, ataupun makna la tunfiz al-ghadab, jangan kamu laksana kesal yang lepas daripada kamu berlaku marah. Beza kita buat beza dua. Ulama kita tanya kepada kita kata, adakah Nabi yang tuju kepada apa? Tuju kepada sifat marah sendiri, sifat marah itu sendiri kepada manusia? Kan Nabi itu tuju kepada kesal yang manusia tu selepas marah kan itu. Sebab kesal, athar, kesal yang selepas pada manusia marah saat itu adalah kesal yang oleh kesal yang tak baik. Kesal yang jadi tak jadi apa? Tak jadi tak jadi molek dah kita kata. Tu. Hak Nabi kita kandak di situ, kandak kata jangan kamu ada sifat marah ke? Kan Nabi kata jangan mulaksana kesal yang menyebabkan kamu marah selepas pada tu. Mana kadang-kadang manusia apabila dia marah, dia ada kesal dia. Nabi lari hak kesal tu kan? Nabi lari tak sewa ada sifat marah di manusia. Comel dah. Comel kita tengok. Sebab tu kita teliti belakang ulama ni sedap je syarah. Sedap. Sebab itulah kita tengok kata para alim ulama, para ustaz. Apabila kita nak mengajar, apabila gapo ni hak comel sekali, kita duduklah belakang ulama. Kita duduklah belakang ahlul ilmi. Maka ulama-ulama ni banyak pula ahli tafsir, ahli kecek ulama tu dia jadi luah gitu. Jadi buka semua masuk belaka. Dak ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulama yang bersifat adil, ulama yang bersifat ghayak apa la yakhafuna laumata laim. Mana kata ulama yang tak takut nak ghayak benda yang jadi kebenaran. Hak tu ulama. Tu dia ulama-ulama ni kita kalau kita nak kecek ni ya banyak juga dah. Tu dia tu utama kita duduk di masa yang manusia jadi perselisihan sangat banyak. Manhaj jalan ni cara ngaji pun jadi rasa tak serupa.
Kita tengok dalam ilmu hadis sekarang tu, manhaj, cara nak jalan, hak nak teliti cara nak ngaji hadis tu. Orang panggil manahij, ada manahij perbezaan banyak. Ada manahij tu. Cuma kita kata orang alim ni sama-sama orang reti saat ni tu hak ada amanah saat ni tu ya aku pergi mari. Kita tengok salah satu daripadanya hak dok sekarang dah mati dah ni, hak saya dia tengok ni Dr. Bashar Awal Ma'ruf. Dia ni orang ulama Iraq, ulama Iraq. Dia saat ni tu orang bijak pandai dalam masalah sejarah, orang bijak pandai dalam masalah sirah, orang bijak pandai dalam masalah nak cek makhtutat hak ulama tulis dengan tangan saat ni tu. Nak kata seperti kita kata Imam Syafi'i kita tulis kitab Risalah, Imam Syafi'i kita tulis kitab Al-Musnad bagi Imam Syafi'i, Imam Zahabi tulis kitab Siyar A'lam Nubala. Maka Syekh Bashar Awal Ma'ruf saat itu mari cek tengok dalam kitab apa dia panggil manuskrip tu, dalam bahasa Inggeris panggil tu, dia panggil tu mari cek tengok atau ya muqabalah duk buat jadi ukur tengok hak ni hak Imam Zahabi tulis sungguh dak ke hak ni bukan ke hak ni anak murid dia tu. Maka Syekh Bashar, Dr. Bashar Awar saat ni tu dia pernah kata satu hari, dia kata terhadap dia royak cerita terhadap Syekh Alim Allamah Syekh Albani rahimahullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia kata aku saat ni tu ada beberapa masalah yang aku khilaf dengan Syekh Albani. Tetapi walau bagaimanapun aku nak sifatkan dia gapo? Bil allamah, alim al-ulama. Kita tengok kata gapo yang ditekan ni. Gapo yang ditekan ni kepada Syekh Dr. Bashar Awad saat itu boleh katakan perkataan tersebut. Tak kira perkataan ataupun pendirian yang jadi insaf, yang jadi adil di antara satu sama lain, sama-sama orang tahu kan. Tu kita tengok salah satu contoh daripadanya. Hal gitu ulama saat itu buat soalan kata-kata nak adakah murad Nabi SAW nak royak kata jangan mu ada sifat marah, kan murad Nabi kita SAW nak royak kata apabila mu marah dah kesal selepas marah tu mu boleh ke apa? Mu boleh sekat ke tak? Kan lagu mana? Tu boleh faham dah. Tu dia. Maka dia kata ada pun yang pertama dalam arti kata jangan tidak berlaku daripada seorang saat ni tu sifat marah. Yang pertama tu saya kata fa inna dhabtahu sa'bun. Kita nak pergi ke apa? Kita tak sewi ada marah langsung dari kita saat itu sangat sukar sangat je kata. Kerana apa? Li'anna an-nas yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan katsira kabira. Kerana manusia saat ni tu manusia ada selisih sama di antara mereka. Sebagai selisih yang besar, sebagai selisih yang banyak. Lakin la mani'a an naqul arada biqauli la taghdab ay al-ghadab at-tabi'i. Tu dia. Tapi tak ada yang ditegah bahawasanya aku nak kata Nabi kita kanak dengan perkataan la taghdab, jangan marah saat itu, iaitu marah itu marah hak tabi'i. Marah yang ada manusia tu marah, sifat marah ada belaka kepada manusia saat itu. Tetapi gapo? Bimakna antutina nafsa wa tawradul am ala nafsika. Mana kata sifat marah hak tabi'i, hak dok dalam manusia tu memanglah supaya kita satu misal, kita tengok kepada perkara yang salah dok dapat kita. Kita tengok pada perkara salah dok dapat kita, kita benci tak? Kita rasa nak marah tak? Kepada perkara orang berlaku salah saat ni tu. Ya, kita rasa nak marah. Maka nak marah tu sebagai tabiat kita dah. Kita tak setuju dengan apa yang kita tengok benda dok dapat kita, benda yang salah. Suka apa dengan ibu bapa? Dia tengok anak buat salah. Dia benci. Dia benci kepada perkara salah saat ni. Dan dia tak reda pula. Dia marah pula di atas anak dia berlaku perkara salah. Itu panggil ghadab. Ghadab orang panggil satu sifat yang ada pada tabiat asli dah daripada manusia.
Tetapi ia kata di sini, ia kata wa ammal ma'na tsani, iaitu wa huwa alla tunfidha muqtada ghadabi fa hadha haqqun fayanha anhu. Maka yang makna yang kedua iaitu bahwasanya kita tidak apa? Kita tidak melaksanakan kesal selepas pada kita marah. Maka Syekh kata inilah adalah makna yang benar. Itu makna benar lah ke mana? Makna kata apabila kita marah dah, Nabi kita nak ayat atas apabila mu marah dah, mu kena apa? Kena sekat. Mu kena laksana. Jangan sekat we boleh. Kata kesal selepas pada marah tu mu kena sekat we boleh. Dalam kita kata jangan kata huduh. Jangan buat perkataan yang dikeji. Jangan. Golek orang apabila ia marah dah, lidah nak pergi nak kata perkataan yang kotor, perkataan yang huduh. Nak supoh, nak ai panggil kata nak kata sedap-sedap, bersedap mulut di atas kawan dia. Memanglah itu panggil kesal selepas pada marah. Maka ulama kata hak Nabi khanak atau jangan marah tu, hak tu dah kena kata apabila mu marah dah, sebab kita nak sekat tak boleh kata sifat marah tak ada belaka pada manusia. Tetapi hak Nabi naknya tu la taghdab, iaitu kamu kena sekat we boleh, jangan marah. Dalam arti kata apabila marah dah kena sekat boleh, kesal selepas pada marah tadi tu. Dengan sekat perkataan yang tak baik, perbuatan yang tak baik, karut buat angkara pula di atas manusia tu. Tu fa hadha haqqun fayanha anhu. Iaitu hal itu hal itu ia kata di sini walahu wajhun yumkin ay yahmila alaihi bi ayyuqal udbut nafsaka 'inda wujud sabah hatta la taghdab. Kita sekatlah di mula-mula kata apa? Kata permulaan kita tu jangan marah. Ataupun di mula-mula, di awal-awal lagi kita jangan buat asbab menyebab kita nak marah. Kalau kita marah dah, kita kuasa nak sekatkan kesal-kesal hak daripada kita marah. Hak ni payah. Payah. Hak ni kita kata berhajat kepada seorang yang ada didikan. Berhajat kepada seorang saat itu kena ada mujahadah di atas diri dia. Berhajat di atas diri seorang saat itu tu kena apa? Ya tamassak. Kena pegangkan hati dia boleh. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu tika dia kata laisa syadidu apa? Laisa syadidu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga daripada Abi Hurairah. Dia kata laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsaku 'indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat saat itu orang yang ada apa? Ada tubuh besar, ada kuasa untuk nak mengubah kuasa nak membalikkan seseorang. Kuasa nak apa? Nak buatkan seseorang. Bukan orang hebat lagu tu. Tu dia. Orang hebat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu innamas syadidu alladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat sungguh orang yang boleh pegang hawa nafsu dia ketika dia nak marah. Payah dah. Ini panggil sifat payah berlakon. Sifat yang kita kata kadang-kadang saya sendiri pun belum daripada kita ada ilmu, belum daripada kita kenalkan sifat sabar, sebelum pada kita kenalkan baca banyak hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita ada didikan daripada ulama saat itu, memang marah sokmo. Tengok satu perkara wasa nak marah, tengok satu gaduh-gaduh kita cepat sangat apabila kita marah saat itu nak keluar dengan lidah kita. Memanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia panggil kata dia faham terhadap keadaan sebab orang Arab ni panas. Sebab orang Arab ni tabiat orang Arab hak saya biasa duk jumpa dia panas. Dia panas. Tapi hak tu hewi kepada orang Arab ni hak moleknya iaitu dia panas sungguh tapi dia mudah maaf. Apabila disebutkan dapat dia selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sebut di atas dia istighfar, lalu dah. Ya apabila dia ingat kepada selawat Nabi, dia ingat pula kepada Nabi suruh
buat baik kepada saudara dia. Tu dia. Itu orang panggil kata orang Arab hak duduk lagi di atas tarbiyah agama Islam, hak duk pegang dengan ajaran Islam, memanglah ia lagu tu. Tapi orang Jawi kita ni jangan, orang Jawi kita apabila marah bertahun-tahun nak boleh tegur. Kadang-kadang raya dapat kelas tu kita terselisih pada raya ni. Raya dapat tak mahir, raya nuh je mak. Tu orang Jawi hak tu hewi kepada lemah lembut. Tapi apabila marah, subhanallah. Kita tengok apabila marah, subhanallah. Maka kita tengok di sini, kita dapat gapo sini? Kita dapat gapo daripada hadis kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama Nabi kita royak atau la taghdab saat ni tu boleh kita tanggung di atas kata no. Jangan kita usaha mengadakan asbab yang membawa kita kepada kita nak marah. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita marah dah, kita mujahadah di atas diri kita supaya apa? Supaya kita boleh sekatkan apa yang kita nak marah saat ni. Daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada keadaan kita tu. Memanglah orang apabila nak marah suami nak marah di atas isteri, ayah nak marah di atas anak, ibu nak marah kepada anak, ustaz nak marah kepada anak murid. Gapo lagi? Saudara duk jadi nak marah di antara satu sama lain. Kita kata sebagai didik ke ijtimai, didik ke masyarakat saat ni tu Nabi nak mari apa? Nak mari ukar masalah ni. Nak mari muka masalah ni sebagai nak royak nyakit. Memanglah nyakit satu sifat yang ada nyakit dalam masyarakat, sifat marah. Maka Nabi nak royak atau orang yang hebat saat itu orang yang boleh pegangkan hawa nafsu dia ketika nak marah. Maka sebaliknya orang apabila tak boleh pegang nafsu dia ketika nak marah, mana tak orang martabat rendah lagi, orang tak hebat lagi. Walaupun dia wasata akik goh bahu dia, akik tangan dia, wasata hebat cekak. Setengah-setengah manusia dah. Apabila ia boleh tapar orang, dapat orang, apabila ia boleh katakan kepada orang, dapat orang ramai ni, ia rasa ia hebat cekak dah. Tapi pada syarak kita itu bukan orang hebat. Orang hebat orang yang apa? Orang yang boleh pegangkan hawa nafsu dia ketika dia nak marah. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para alim ulama kita dah, dia kata itu satu hari saat ni satu hari ada seorang yang Arabi. Dia orang Arabi ni kita faham makna kata orang yang datang mari kepada kampung mari nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal nak agak tu cerita ni dah. Iaitu apa? Iaitu dia saat ni gapo? Apabila jumpa Nabi dia nak kelola je. Dia heret ridak Nabi ni. Ridak Nabi duduk taskak ni. Dia heret sekaligus gitu. Heret sekaligus sehingga ada luka di atas tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak luka sampai darah pun makna tak ada gapo? Ada kesel lah. Tu dia. Bekas dia heret saat ni tu. Tiba-tiba Nabi kata Nabi summa yaltafit wa yadhhak. Yaltafi ilaihi wa yadhhak. Nabi tengok kepada dia, Nabi suka. Kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata dia beramal molek. Dia tahu molek. Kata ketika nak marah saat ni tu dia boleh pegangkan hati dia. Dia boleh kontrolkan marah dia tu. Tu ai panggil tak orang hebat. Tu dia. Ya tama'a anna hadha law fa'alahu ahadun bi akhar fa aqallu shay'an yaghdib alaih. Memang kalau kita tengok orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, apa budak ni? Memang murah. Apa budak ni tak tahu adab ni, tak tahu gapo ni. Maka Nabi tilik kepada orang Badawi, orang yang duduk kampung, orang tak majulah kita kata. Tapi Nabi tak marah kepada dia. Cuba Nabi hajarlah. Nabi hajarlah. Tu dia. Fa'alaika bil hilma amkanaka dhalika hatta yastariha qalbaka wa tastab'ida 'anil amrad at-tari'ah min al-ghadab kas-sukkari wal-dhaghti wa ma ashbahu wallahu musta'an. Maka kita kata di sini,
hak selayaknya kita kena bersifat dengan sifat lemah lembut, dia kata. Sebagai sebanyak mungkin lah, sehingga kamu hati kita jadi yastarih, jadi wasa sedap duk hati. Dan kita apabila orang saat ni tu tak banyak marah, nyakit pun tak banyak. Sebab tu ulama kita kata sebab yang nyakit banyak saat ni tu sama ada nyakit darah tinggi, nyakit stroke, nyakit gapo lagi, nyakit kecil manis. Tak lain tak bukan timbul kebanyakan daripada sebab dia wahai marah. Orang wahai marah saat ni tu ia ada nyakit dalam diri dia. Dia ada nyakit. Memanglah kita tengok apabila seorang yang dia marah kuat-kuat, kadang-kadang rebah. Saya satu ni dia panggil pengalaman diri lah. Kita tengok ada seorang saat itu dia marah. Marah di atas anak dia sapakah mati. Dalam majlis tu lah. Anak dia pun sama naik, duk lawan dengan dia pun sama naik, duk marah kepada anak dia sampai mati. Tu kita tengok kata hikmat hak duk di belakang tabir, kata Nabi kita kata kamu jangan sangat banyak marah, sebab marah saat itu kesan yang tak baik banyak kepada masyarakat. Dah kesan tak baik banyak kepada masyarakat. Kalau kita tengok ni kesan yang berlaku pada masyarakat ni, Allahu Akbar. Banyak kita tengok di sini, kita tengok atau kesan yang berlaku pada masyarakat ni, seperti sebut oleh para alim ulama kita tengok kata fakathiru minal hawadisi al-qatl wal i'tida kana min nata'jil ghadab kathir minal kalami sayyi alladhi rubbama law arada al-insan ay yarji'a fihi la raja'a lakinnahu anfadhahu min jara'il ghadab. Kadang-kadang seorang saat ni tu timbul banyak kita kata tikah laku yang jadi tikai yang bunuh pergi mari, yang duk melampaui batas di atas saudara sama saudara. Natijah natijah daripada dia marah. Dan banyak juga daripada cakap yang akhlak tu baik yang dia tak molek dengan sebab dengan sebab natijahnya marah. Kathiru minal alaqat as-sayyi'ah bainar rajul wa baina ahli. Banyak daripada perhubungan di antara suami dan isteri, dan melakukan melakukan tolak lagi mari. Ini yang timbul sebab besar sekali daripada daripada marah. Dan begitu juga banyak daripada putus silaturahim di antara saudara dengan saudara, saudara dengan jiran, saudara ayah dengan anak. Banyak daripada timbul daripada al-ghadab. Tu dia. Maka di sini kita kata sebagai masalah yang Nabi kita royak kepada kita ni. Nabi royak kepada kita kata di sana cara Nabi kita SAW nak perubah apabila manusia saat itu berlaku dah sifat marah. Gapo hak mula-mula? Hak mula-mula Nabi kita hajar kepada umat saat itu tu. Nabi kita hajar dua perkara. Hajar betul kita nak jauhkan lepas pada kita marah saat itu, betul yang kita kena kata iaitu amalan lidah, betul yang kita kena buat iaitu amalan perbuatan. Maka Nabi kita SAW dia kata idza ahassa bil ghadab falyakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu sentuh dengan sifat marah, maka hendaklah kamu kata, kamu tutur dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaiton. Hak ni kita kena ingat. Saya sendiri dan saudara dan ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang gapo ni, kita kena ingat apabila ketika kita marah, terah kita amal Nabi kita hajar kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab ketika kita nak marah saat itu, dia ada orang yang tiga duduk cuhapi itu asyaitonir rajim. Maka apabila kita mengatakan kata dengan itu perkataan, insya-Allah Subhanahu wa taala, jadi hak marah kita hak banyak jadi kurang. Hak jadi kurang tu jadi tak ada. Insya-Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat kita hajar kepada kita. Dengan kita dengan kita amal dengan amal lidah kita, dengan kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengoklah seorang lelaki
qad ghadiba ghadban syadida. Nabi tengok tilik kepada seorang lelaki saat itu, dia marah ni marah sungguh. Oh, memang orang kita ni apabila marah ni, apabila nak marah ni, kalau orang orang rasa mulut dia sedap sikit, perkataan dia cepat sikit, dia kata ni seolah tu siapa cocok dalam hati saudara dia. Tengok kita tu orang apabila nak marah sungguh. Kadang-kadang orang nak marah ni, kita tengok hak berlaku sekarang ni, bunuh ibu bapa, bunuh saudara, bunuh orang sejiran, marah. Maka Nabi SAW tengok pada seorang lelaki tu, dia marah-marah sungguh. Maka Nabi kata ini, inni a'lamu kalimatan law qala laha la dhahaba anhu ma yajidu, yakni al-ghadab. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku tahu bahawanya satu kalimah, kalulah seorang tu kata dengan itu perkataan, nascaya hilanglah sifat marah dia. Perkataan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aha, tu dia. Maka di sini perkataan ini perkataannya dihargalah. Kita haraplah kita ambil amati. Auzubillahi minasyaitanir. Ini adalah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang nak ajar kepada umat ini supaya dia umat saat itu tu duduk di atas jalan. Itu pertama. Yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak ubah keadaan. Apabila kita duduk diri, kita hendaklah nyetak. Apabila kita marah lagi ketika kita duduk nyetak, kita baring. Apabila kita marah lagi, kita baring. Kita apa? Kita terletak. Tu dia. Nak ayat atau apa? Nak ayat atau ubah keadaan ketika marah saat itu menyebab juga jadi hilangkan marah. Maka apabila suk sekali tak apa? Tak hingga lagi, hendaklah kita bangun gimbik ais maya. Hendaklah kita bangun gimbik ais maya. Kerana dengan sebab kita ambil ais maya ni lah yang nak sejuk-sejuk ais maya tu boleh menghilangkan bara-bara hati duduk dalam hati manusia. Ini ubat hak syarak kita hajar mari kepada kita supaya nak menyelesaikan ini masalah. Lepas tu soalan tanya kata, adakah dua cara ni je yang boleh nak menghilangkan manusia saat ni tu dengan apa? Dengan sifat marah saat ni? Syekh kata, ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Ada lagi cara yang lain yang orang lain saat itu ambil cara lain boleh apa? Boleh menyelesaikan masalah marah juga. Tapi hak Nabi kita royak tu, itu hak tu lah dia panggil cara mula-mula, cara kedua. Cara yang lain tu adalah pandai yang seorang saat ni tu apa? Yang seorang saat ni tu dia boleh apa? Boleh tengok di atas diri dia yang letak kata nak ambil cara mana. Dan banyak cara manusia hak kita duk tengok. Kalau kita sendiri apabila nak marah, kita terhalih daripada tempat situ, kita pergi tempat lain. Ataupun kita duduk dalam umuh, kita keluar pada umuh. Apabila kita duduk di madrasah, kita pergi jauh sikit daripada tempat tu. Itu panggil cara yang nak menyelesaikan itu masalah. Cara yang nak menyelesaikan itu masalah. Itulah kita tengok kata sedikit daripada alim ulama kita royak di sini. Royak tentang apa ni? Tentang hak Nabi kita larikan tasawwi sahabat dia saat itu marah, nak mengajarkan kepada umat kata apa? Nak mengajar kata apabila kamu marah dah muhnawak lagu tu. Muhnawak lagu tu supaya kita royak saat ni. Maka hadis ni kita tengok kata banyaklah boleh pengajaran kepada kita. Yang pertama kita tengok kata lobanya para sahabat kita nak tanyakan perkara yang bermanfaat kepada diri dia dan kepada sama ada duduk dunia dan akhirat, dan manfaatnya kepada umat selepas pada dia. Kita tengok para sahabat ni tanya belaka Nabi kita SAW apabila ada masalah. Itu salah satu daripadanya. Yang kedua, kita tengok atau Nabi kita SAW banyak kali apabila dia tengok sahabat tu sore tu saat ni tu dia wahai marah. Maka itulah dia besar kata jangan marah. Ada juga hadis yang lain apabila sahabat tanya apabila sahabat lain tanya, Nabi tengok keadaan. Dan Nabi tengok keadaan seorang saat itu munasabah, dia royak kata mungkena apa? Jangan
mu jangan bunuh ke, ataupun hendaklah banyak zikir, supaya juga nak ajar kepada kita, kata kita sebagai guru, kita sebagai pendakwah, orang suruhkan nak tarikkan benda baik jadi lebih baik, nak tarikkan daripada perkara jahat tubik mari kepada perkara molek saat itu, kita nak tengok suasana keadaan juga. Dan keadaan demo ning dia duk saing dengan orang tak molek, kita wasiat kepada dia jangan saing dengan orang tak molek. Demo ning dia wahai curi, kita wasiat kepada dia kelebihan orang hak tak curi ataupun hujung jatuh bagi orang curi. Kita tengoklah apa yang munasabah yang kita nak tengok orang yang dapat kita. Tak lazim kita wasiat kepada latar dok semata, tapi tengok kepada keadaan. Tengok pada Nabi, tengok keadaan, kata sahabat tu wahai marah. Sahabat itulah dia wasiat atau mu jangan marah. Walaupun dalam masa sama sifat marah tu yang kita juga boleh ambil durus wal ibar daripada itu hadis yang kita boleh letakkan di atas diri kita. Supaya apa? Supaya natijah tubik saat ni tu, natijah daripada hak sifat marah tu saat ni tu, tubik tak tubik jadi banyak sangat. Tu dia. Tu 2 3 4 perkara yang kita tengok, kata yang kita boleh daripada ini hadis. Mudah-mudahan perjumpaan sekali ni kita dan kamu mudah-mudahan kita boleh ambil istifadah, ambil faedah, supaya boleh gunakan di atas diri kita, dan boleh gunakan didik juga orang ada sekeliling dengan kita. Hak tu hak nak. Kita panggil kata islah nafsak wa da'u ghairu. Kita selepas pada kita boleh buat dah di atas diri kita, kita hendaklah royak pula kepada orang lain. Tu. Maka kalau dalam perjumpaan sekali ini kita tengok dah lanjut dah masa persapa dah, insya-Allah Subhanahu wa taala kita tengok pula minggu depan pula, iaitu hadis yang sakut paut dengan apa ni? Hadis yang ke-17 itu sakut paut dengan al-ihsan. Al-ihsanu ila makhluqat. Kita cara nak buat baik kepada perkara-perkara yang jadi kejadian yang Allah SWT jadi, kita nak buat elok lagu mana dengan perkara tersebut. Maka insya-Allah Subhanahu wa taala minggu depan kita mari jumpa pula hadis yang ke-17 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi kita. Maka perjumpaan sekali ini saya dengan katanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.